Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan taufik dan inayah sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita meneruskan pengajian kitab kita, iaitu Asas Aqidah Islam. Walaupun kita baca sikit-sikit, maka sekarang ni dah sampai dekat tengah. Jadi mudah-mudahan InsyaAllah kita dapat meneruskan pengajian kita ini. Dan pada malam ini kita masuk kepada bab yang ke-13, iaitu percaya kepada Nabi dan Rasul. Muka surat 109. Ya. Setelah kita mempelajari sifat 20, iaitu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masuk pula kepada kepercayaan kita kepada Nabi dan Rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu dalam kalimah syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maka perbahasan kita, pengajian kita pada malam ini adalah berkenaan tentang keimanan, kepercayaan, keyakinan kita kepada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang menjadi syahadah kita, penyaksian kita, Nabi kita, Nabi yang diutuskan Allah, percaya ataupun tidak kita. Maka sebelum kita memasuki perbahasan percaya kepada Nabi dan Rasul ini, maka zaman sekarang bukan kata Nabi dan Rasul, yang mengaku Rasul pun ada, yang mengaku Tuhan pun ada, yang mengaku Imam Mahdi pun ada. Maka inilah akidah yang perlu kita pelajari dan menjadi kewajipan kepada kita untuk menolak semua yang mengaku menjadi Rasul, semua yang mengaku jadi Tuhan, semua yang mengaku jadi Imam Mahdi. Maka pengajian sebegini wajib kepada kita untuk memantapkan akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita nak tolak orang yang mengaku jadi Rasul dalam zaman kita ini, orang yang mengaku jadi Tuhan,
pada zaman kita ini. Maka pengajian-pengajian sebegini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keimanan kita dengan lebih mendalam lagi. Baik, kita tengok kepada kitab kita. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Perutusan Nabi dan Rasul. Yang diutus oleh Allah, Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutuskan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Bila sebut Nabi-Nabi, bermaksud banyak Nabi. Dan Rasul-Rasul kepada beberapa generasi umat dalam dunia ini, semenjak daripada Nabi Adam alaihissalam hingga kepada Nabi yang akhir sekali, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penyudah segala Nabi dan Rasul. Maka Allah Ta'ala mengutuskan Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, yang mana tiap-tiap orang Islam wajib percaya kepada seluruh Rasul Allah dengan sepenuhnya. Dalam kitab kita nanti dibicarakan siapakah Nabi, siapakah Rasul. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang ingkar akan Allah dan Rasul, dan orang yang hendak membeza-beza iman mereka di antara Allah dan Rasul, dan orang yang berkata kami beriman kepada setengah Rasul dan kami ingkar setengah yang lain, dan mereka bertujuan mengambil jalan lain di antara iman dan kufur, mereka itulah sebenar-benar orang kafir, dan kami telah menyediakan kepada orang kafir itu azab siksa yang amat menghinakan. Maka Allah Ta'ala mengutuskan Rasul dan Nabi kepada kita. Tujuannya adalah untuk menyampaikan ajaran dan petunjuk dari Allah kepada manusia. Maka ada Rasul, maka ada syariat. Maka ada syariat yang mana telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan sekalian Nabi-Nabi itu Allah Ta'ala utuskan kepada kaumnya yang tertentu. Dan tujuan manusia diutuskan Rasul supaya manusia tidak boleh berdalih lagi pada hari kiamat nanti, ketika menerima balasan amalan masing-masing, kerana para Rasul telah diutuskan kepada mereka. Tak boleh kata apa dah esok ke akhirat kami tak dapat seruan, kerana Allah Ta'ala telah utuskan setiap daripada kaum ada Nabi-Nabi dan Rasul mereka. Maka untuk menjadi ikutan dan panduan dari segi perbuatan, percakapan dan akhlak yang mulia, yang akhirnya membawa manusia bahagia dunia dan akhirat. Tujuan Allah Ta'ala utus Rasul dan Nabi ini supaya kita dapat ikut akhlak Nabi,
supaya kita ikut percakapan, kita ikut perbuatan. Baik. Dan ada satu i'tiqad, pegangan yang sesat, yang tersalah, yang mana dipegang oleh puak Syiah, yang mereka meyakini bahawa Jibril diutuskan Allah untuk membawa wahyu kepada Sayyiduna Ali. Ini akidah yang salah. Ada pahaman macam ni yang menyatakan bahawa Jibril yang menyampaikan wahyu itu kepada Nabi-Nabi itu, mereka menyatakan dan mereka meyakini bahawa Jibril diutuskan Allah untuk membawa wahyu kepada Sayyiduna Ali. Tetapi Jibril tersilap memberi kepada Nabi Muhammad. Itu pandangan Syiah. Tuan-tuan ambil perhatian ini sebab kadang-kadang perkara yang sebegini dia nak mengelirukan diri. Macam-macam lah ni. Dia menggunakan akal fikiran dan menyebabkan kita akidah yang tidak mantap, tidak kukuh, tidak yakin, akan tersesat. Boleh mereka kata Jibril silap hantar kepada Nabi Muhammad, patutnya hantar kepada Sayyidina Ali. Itu pendapat ataupun pegangan golongan Syiah yang sesat. Baik. Pada malam ini kita nak mengenali apakah maksud Nabi dan Rasul itu sendiri. Maka pengenalan ataupun maksud Nabi dan Rasul. Perkataan Nabi dalam bahasa Arab bererti orang yang membawa perkhabaran mengenai perkara-perkara ghaib. Nabi, dan menurut istilah agama, Nabi ialah seorang lelaki yang dipilih oleh Allah dan diberikan wahyu untuk dirinya sahaja dan tidak disuruh menyampaikan kepada orang lain. Jadi seorang lelaki yang Allah Ta'ala pilih, Nabi yang diberikan wahyu yang berbentuk syarat, tetapi tidak diperintahkan untuk sampai. Dia dapat syariat, tapi dia tak suruh supaya sampaikan kepada kaumnya. Dia panggil mukhbarun. Jadi itu yang disebut sebagai Nabi, menyampaikan khabar, menyampaikan perkara ghaib yang Allah Ta'ala wahyukan. Yang kedua, manakala perkataan Rasul pula mengikut penggunaan bahasa ialah utusan, risalah, Rasul, iaitu utusan kepada suatu tempat. Dan mengikut istilah agama, Rasul itu ialah seorang lelaki. Nabi dan Rasul ni lelaki. Tapi ada zaman yang sekarang ni perempuan pun mengaku jadi Nabi, ada mengaku jadi Rasul. Yang dipilih oleh Allah dan diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan menyampaikan pula kepada orang lain. Diterima wahyu dan disuruh sampai kepada orang lain. Di sini berarti bahawa tiap Nabi dan Rasul, dan bukannya tiap-tiap, berarti bahawa tiap-tiap orang Rasul itu Nabi, dan bukannya tiap-tiap orang Nabi itu Rasul. Maksudnya berbezalah. Nabi sampai syariat, dapat syariat, tapi tidak diperintahkan untuk sampai. Rasul dapat syariat, tapi diperintahkan untuk sampai kepada kaumnya. Baik. Apa yang wajib ke atas para Nabi ialah memberitahu kepada manusia yang mereka adalah para Nabi supaya dihormati. Nabi dihormati. Maka jumlah para Nabi dan Rasul
tidak diketahui jumlah yang sebenar. Walau bagaimanapun ada pendapat yang mengatakan para nabi adalah seramai 124,000 orang. 124,000 orang. Dan daripada jumlah tersebut 124,000 orang ramai Nabi dan Rasul, daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dalam jumlah tersebut 313 adalah para Rasul. 124,000 Nabi dan Rasul, 313 adalah Rasul. Nama-nama mereka yang wajib kita ketahui satu persatu adalah 25 orang. Nak ingat 124,000 bukan ya. Yang kita kena ingat 25 orang. Ingat ke tak? Maksudnya daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Boleh sebut tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab nama cucu pun lupa dah. Kalau 10 orang pun ini namanya 25. Jadi kita mengaji lah sebelum ni, dan saya dah beritahu, bukan maksud wajib kita ketahui satu persatu ni, bukan maksud kita sebut satu persatu daripada Adam sampai Nabi Muhammad tu bermaksud kita ingat, bukan. Maksud yang kita perlu wajib ketahui satu persatu bermaksud bila sebut nama Nabi tersebut kita kata itu Nabi. Contoh saya sebut Ayub. Contoh Nabi Ayub. 25 orang tu ya, selalu ada apa nama, ada dekat kat dinding tu dulu-dulu kan. Maka sebut Yaqub, Nabi. Sebut Ishaq, Nabi. Itu maksud beriman, percaya, dan kita wajib ketahui satu persatu daripada nama Nabi. Itu yang sebut percaya dan yakin dan beriman dengan Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada nasyid dia supaya kita boleh ingat. Tapi saya tak maulah nyanyi dalam macam ni, bukan budak-budak. Kalau budak-budak saya dah nyanyi dah. Sebab di sekolah baru ni buat camp. Jadi saya ada slot saya Maghrib Isyak macam ni buat lah. Jadi saya pun duk tengok anak-anak kita ni zaman yang akan datang ni, hak sesat pun banyak lah. Jadi saya tunjuklah ajaran-ajaran sesat di Malaysia. Keluar habis mengaku jadi Rasul sebab supaya mereka tahu apa pentingnya akidah. Yang beza kita Islam dengan kafir ni apa dia? Akidah. Bila akidah tidak mantap, sesat, maka tempatnya neraka. Mudah itu. Sebab akidah dia bukan fiqh. Macam duk bergaduh dalam akid. Fiqh bergaduh masalah khilafiyah. Tauhid bukan begitu. Tauhid kalau mengaku Tuhan dua, keluar dari Islam. Itu tauhid. Maka penting kepada anak-anak kita. Dan saya pun ambil satu MST bila buat camp pun cerita pasal ni juga lah. Akidah ni lah. Supaya anak-anak kita terlepas daripada fardu ain. Dan kita pun duk mengaji ni bukan baru mengaji, kita ulang balik supaya kita ingat dan kita boleh mengetahui balik ilmu-ilmu yang kita mengaji dulu-dulu, supaya kita ingat. Jadi kita ulang-ulang, mudah-mudahan lekatlah dalam jiwa kita ini. Baik. Jadi daripada 124,000 Nabi dan Rasul,
Daripada itu ada 313 para rasul. Nabi Adam hinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pun nak sebut tak ingat semua. Tapi saya sebut tengok buku lah. Nama saya sebut satu-satu supaya kita dengar balik. Yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Zulkifli, Musa, Harun, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikit je sebut. Asal macam banyak 25 tu. Ya? Jadi mereka adalah Nabi dan Rasul. Dan 5 daripadanya disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Apa maksud Ulul Azmi? Rasul yang mempunyai kesabaran yang tinggi ketika mana melaksanakan arahan Allah yang suka, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh. Itu Ulul Azmi. Ya? Maka Ulul Azmi ni susunan dia tu, maka ulama letak mengikut susunan 7 huruf. Kalau kita nak ingat ni senang. Dia letak kalimah ma'a. Mim alif, mim ain nun. Tulis atas ni ni. Kalau di sekolah pun kajak macam tu juga kadang-kadang, supaya mereka dapat gambaran. Mim alif, mim ain nun. Mim Nabi Muhammad. Kemudian mim yang kedua Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad. Yang kedua alif tu mim Muhammad, alif tu Ibrahim. Lepas tu mim pula Musa. Lepas tu ain pula Isa. Kemudian nun pula Nuh. Itu tak boleh tulis tu. Mim alif, kemudian mim ain nun. Ma'a. Ingat senang. Bukan mangan. Makan lah. Ingat tu mangan pula. Ini bahasa Arab lah. Itu ulama meletakkan sebegitu supaya kita boleh ingat. Jadi macam mana pun, Nabi yang 25 orang Nabi dan Rasul inilah yang wajib kita ketahui. Adalah sebab-sebabnya. Jadi Khidir pun ada, tapi kita tak wajib ketahui. Kita tahulah itu Nabi, sebab bagi tahu banyak Nabi dan Rasul. Yang wajib kita ketahui 25 orang Nabi dan Rasul. Baik, kita tengok kitab kita. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman ni maksud apa? Yakin dan tidak putus akidah kita. Orang main macam mana pun, nak bunuh ke, ubut ke, bagi duit 1 juta, boleh tak? Maksud abang kata yakin sungguh-sungguh, ya? Bagi duit kata mengaku ni bukan Nabi, ya? Ataupun masuk persatuan apa-apa pula, jenis pakai topi putih kan? Dia jadi macam-macam ajaran sesat lah. Ya. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi-Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah merupakan salah satu daripada rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul dan Nabi yang diutuskan oleh Allah. Wajib tiap-tiap orang Islam mempercayai. Wajib. Kalau tak percayakan Nabi, kita sembahyang ikut siapa? Kalau tidak percaya kepada Nabi, Quran yang diturunkan oleh Allah turun kepada siapa? Habis. Kalau tak ada 2 syahadah yang saya sebutkan tu, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. 2 tu dulu kunci
Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Allah Ta'ala firman dalam Quran, Rasulullah telah beriman dengan apa yang diturunkan dari Tuhanmu, dan orang mukmin semua beriman kepada Allah, malaikat, kitabnya dan Rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar. Sami'na wa ata'na. Qalu sami'na, kami dengar dan kami taat. Kami mohon keampunan, wahai Tuhan kami, dan kepada Engkau tempat kami kembali. Maka ini ayat yang menyatakan wajib kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegasnya, maksud beriman kepada Nabi dan Rasul ialah kita membenar dan meyakinkan di dalam hati. Jadi kalau ada yang mengaku jadi Rasul yang lain setelah Nabi Muhammad, maka tidak ada Nabi dan Rasul. Dan dalam kitab-kitab kita dah mengaji, kalau Nabi Isa turun, Nabi Isa itu pun akan mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena ketahui tidak ada dah Nabi dan Rasul. Kalau hak mengaku Nabi dan Rasul pada zaman sekarang, nak buat apa? Ambil kain, kata ke belakang. Sebab kata kat dia tak ada dah, hamuhung. Jadi itu yang berlaku dalam masyarakat kita, orang Melayu. Yang saya dah cerita lah, kita buka dalam YouTube tu tengok ajaran sesat di Malaysia mengaku jadi Rasul. Ajaran kahau itu ayah pinha macam. Jadi ajaran sesat ni lah yang menyebabkan kita terjerumus ke arah kesesatan. Baik, jadi ni nak kena pegang ni. Mainlah macam mana? Sebab yang mengikut dia bukan seorang dua, beratus-ratus ikut. Kalau kita nak kata seorang dua tu ikutlah dia putih ke dia punya orang ke apa, tapi nak abang kata 300 lebih tu ramai boleh ikut. Baik, meyakinkan dalam hati kita bahawa Nabi dan Rasul. Yang pertama, bahawa Allah telah memilih di kalangan manusia Nabi-Nabi dan Rasul untuk menyampaikan perintahnya kepada manusia. Allah utus Nabi dan Rasul untuk sampai perintah. Yang kedua, bahawa Nabi-Nabi dan Rasul mempunyai kelebihan dan sifat istimewa yang melebihi sifat manusia biasa. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj ni akan cerita tentang keistimewaan Nabi kita, akan cerita tentang mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi kita. Keistimewaan yang disebut sebagai mukjizat dipanggil khariqul adat, perkara yang berlawanan dengan adat. Yang ketiga, bahawa mereka terpelihara daripada melakukan perkara yang jahat dan maksiat, sama ada lahir dan batin. Allah Ta'ala pelihara. Walaupun manusia macam kita, tetapi Allah Ta'ala pelihara. Yang keempat, bahawa segala apa yang disampaikan oleh mereka adalah benar daripada Allah, sama ada mengenai hukum-hukum atau perkhabaran ghaib dan sebagainya. Maka semua yang disampaikan oleh Rasul dan Nabi itu benar. Yang disampaikan oleh Allah itu benar melalui malaikat Jibril alaihissalam. Yang seterusnya, bahawa mereka pernah dikurniakan berbagai-bagai mukjizat untuk membuktikan kebenaran bahawa mereka itu adalah Nabi dan Rasul. Nabi SAW naik Isra Mi'raj
Itu dah tunjuk mukjizat. Kita tak dapat tengok Nabi, kita tak pernah tengok Nabi, dan kita hidup di akhir zaman. Tinggal Allah Ta'ala tinggal kepada kita juga mukjizat, iaitu Al-Quran. Al-Quran Al-Quran ni kalau kita baca, kita tengok bukan karangan manusia. Dia adalah kata-kata Allah, kalam Allah. Kaji, orang yang buta pun boleh hafal, orang yang ada masalah sindrom Down pun boleh hafal, orang yang kata apa, yang cacat boleh hafal, mata tak nampak tapi dengar saja pun boleh hafal. Dan Quran ini tidak akan berubah sehingga hari kiamat. Kita baca dalam Al-Quran tersebut, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turun Quran dan kami yang akan jaga Quran. Sebab tu bila mengapai Quran, kena mengapai ingat betul-betul ya. Saya jadi berdosa pula kalau kita tinggal ingat Quran itu. Baik, itu mukjizat yang ada pada kita, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacanya dapat ibadah, dapat pahala. Orang Yahudi sebelum kedatangan agama Islam sudah mempercayai adanya para nabi dan rasul. Orang Yahudi dah percaya lah. Nak utus Nabi Muhammad tu, dia pernah tengok dalam kitab dia bahawa nanti akan muncul seorang nabi di kalangan kaum Quraisy, bangsa Arab, yang mana akan memimpin dunia ini. Dia pernah tengok dalam kitab dia. Tetapi mereka itu telah sesat kerana mereka hanya mempercayai kepada setengah Rasul saja. Jadi yang masalah dia percaya setengah, yang lain tak percaya. Oleh itu tidaklah boleh dikatakan seseorang itu beriman jika ia tidak beriman kepada seluruh Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah. Maksud tak boleh. Kalau kita kata Nabi Adam sampai dekat Nabi, contoh Nabi Hud saja, itu Nabi, hak lain bukan Nabi. Tak boleh. Dan mereka ini tidak mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya bahawa syariat ini diutuskan kepada Nabi Isa alaihi salam. Itu yang terjadinya ajaran Kristian. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyin." Ketaatan itu bukan hanya kamu menghadap muka kamu ke arah timur dan barat, tetapi ketaatan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab dan para nabi-nabi. Maka keimanan itu duduk dalam rukun iman yang kita duk sebut tu. Sampailah kepada hari akhirat pun kita beriman. Allah Ta'ala berfirman lagi, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah memilih utusannya daripada malaikat-malaikat dan manusia. Sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat melihat. Allah Ta'ala jadikan untuk menunjukkan kekuasaan, kebijaksanaan Allah Ta'ala, bukan nak menunjukkan kelemahan. Allah Ta'ala bagi jadi malaikat apa semua tu. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Iman itu ialah kamu beriman kepada Allah, malaikat dan rasul-rasulnya. Jadi yang ni mula kena ajak dulu dalam pengajian fardu ain. Kalau kita dah mengajinya ni, percayalah Nabi, percayalah Rasul yang diutuskan oleh Allah, maka yang lain-lain itu tidak ada masalah nak ikut. Sembahyang, nak ikut puasa. Kerana apa? Kerana dah percaya
bahawa syariat ini dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tujuan dibangkitkan Rasul. Tujuan untuk apa Allah Ta'ala jadikan Rasul? Manusia telah dijadikan oleh Allah dengan sebaik-baik kejadian di atas muka bumi ini, maupun dari segi jasmani dan rohani. Namun manusia masih memerlukan panduan dan petunjuk untuk menyempurnakan tuntutan jiwa. Maka ada yang akan membawa kita ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kerana manusia sendiri mempunyai kelemahan untuk menentukan di antara sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Tak tahu mana baik mana buruk. Maka Allah Ta'ala utuskan Nabi untuk terang kepada kita. Haknya ni boleh minum tak? Haknya ni boleh minum ke tak boleh minum? Saya duduk tengok ayam tu minum, kan? Kata ayam juga, kan? Ayam juga sama lah, kan? Tapi Quran kata tak boleh, yang memabukkan tak boleh, arak tak boleh. Maka ada yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, di antara sesuatu yang benar dengan sesuatu yang salah. Lebih lagi manusia tidak dapat mengakui kebenaran perkara-perkara ghaib seperti masalah ketuhanan. Maka kita tak tahu kalau tidak dikhabarkan oleh Nabi dan Rasul tentang sifat-sifat Allah, tentang Tuhan kita. Kita tak tahu mana. Maka ada yang menyampaikannya, iaitu Rasul yang diutuskan oleh Allah. Cara-cara beribadat kepada Allah. Demikian juga perkara yang akan berlaku selepas mati. Siapa yang tahu perkara yang lepas mati? Tak mati lagi tak tahu. Tapi yang bagi tahu adalah Nabi kita yang diutuskan oleh Allah. Azab kubur, balasan nikmat, balasan azab dan sebagainya, semua dinyatakan oleh Nabi kita dan terkandung di dalam Al-Quran yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh yang demikian Allah mengutuskan Rasul kepada manusia dengan tujuan menyuruh manusia supaya bersaksi dan beribadat kepada Allah yang sebenar serta menegakkan ajaran-ajaran agama. Maka Allah Ta'ala utus Nabi dan Rasul untuk menyeru kepada manusia supaya bersaksi bahawa Allah itu Tuhan dan kena ibadah kepada Allah. Surah Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utuskan sebelum engkau Rasul, melainkan kami wahyu kepadanya bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, maka sembahlah. Jadi orang yang bukan agama Islam akhirnya akan mengaku bahawa Allah itu adalah Tuhan bagi sekalian alam ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dalam surah yang lain, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah bangkitkan untuk tiap-tiap umat Rasul supaya mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut. Taghut ni berhala. Maka ayat-ayat Quran yang kita baca ni semua nak menyatakan bahawa Rasul, Nabi wajib kita beriman, wajib kita percaya, kerana Nabi dan Rasul lah yang menyampaikan syariat wahyu yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adalah pengajian tauhid kita berbahas mengenai Nabi dan Rasul. Surah Asy-Syu'ara saya baca terlebih. Syar'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa
an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah telah menetapkan undang-undang agama bagi kamu, sama seperti yang ia telah perintahkan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun ada syariat, Nabi-Nabi yang lain pun ada syariat, dan yang kami wahyukan kepada Nabi Ibrahim pun ada syariat, dan kepada Nabi Musa. Tapi nak bagi tahu, syariat kita berbeza dengan syariat Nabi-Nabi yang lain. Tapi ada orang nak ikut syariat Nabi Ibrahim sebab tak mengaji. Kan kita dah kata Nabi dan Rasul diutuskan kepada kaum yang tertentu. Tapi ada zaman sekarang yang mana nak ikut syariat Nabi Ibrahim, itu ajaran sesat. Jadi benda ni kena mengaji, kan? Dia panggil ajaran Millata Ibrahim, nak ikut ajaran Nabi Ibrahim. Dia kata itulah susul gadu keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Ibrahim hujung orang, kan? Nabi Muhammad ni syariat yang Allah Ta'ala utuskan kepada umat yang terakhir, kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa, supaya mereka tegakkan agama dan jangan mereka bercerai-berai padanya. Kita mengaji kitab Taurat, kita mengaji kitab Injil, kita mengaji kitab Zabur. Kesemua kitab tersebut sempurnanya terletak pada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempurnaan terletak di pengakhiran, iaitu Nabi kita. Dan kita adalah umat yang mana beruntung untuk mendapat pengajaran yang lebih sempurna, yang dapat menyempurnakan keperluan kebendaan dan rohani bagi seseorang itu, mestilah menerima pengajaran wahyu daripada Allah, kerana ia tidak boleh dicapai melalui akal semata-mata. Akal kita tak boleh fikir mana yang baik, mana yang buruk. Akal kita pun tak boleh fikir bagaimana syurga, bagaimana neraka. Kita tak boleh fikir. Cuma dikhabarkan oleh Nabi dan Rasul sebegini-sebegini. Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surah Al-Jumu'ah, "Huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah yang telah memutuskan dalam kalangan orang Arab yang buta huruf, yang tak boleh baca, yang tak boleh tulis, seorang Rasul. Nabi tak boleh tulis, tak boleh baca, dari bangsa mereka sendiri, untuk membacakan kepada mereka ayat Allah dan membersihkan mereka, serta mengajar mereka kitab-kitab Allah dan hikmat, padahal mereka sebelum itu dalam kesesatan yang nyata. Maka Nabi tak boleh baca, Nabi tak boleh tulis. Maka Quran itu bukan ditulis oleh Nabi. Maka itu Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita untuk menjelaskan kepada manusia perkara ghaib yang tidak dapat difikir dengan akal semata-mata, kerana daya kebolehan akal manusia terbatas. Hang kajilah, hang buatlah eksperimen ke apa, tapi tak sampai tahap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otak kita dekat tu saja. Dekat tu saja. Mata sebiji pun tak boleh buat. Mata sebiji pun tak boleh buat sama dengan mata yang Allah Ta'ala jadikan. Urat-urat kat jari ni pun manusia tak boleh buat lah. Urat kita ni kalau nak pergi Mekah hilang dan jenuh ni. Ni jaga urat-urat ni. Kena pergi buat surat tau. Sebab nak pergi umrah ni, kena ada 10 jari ni, kena ada urat ni. Dia panggil apa? Dalam sains ni, urat-urat ni, bila tak ada, kena pergi buat surat pula. Pergi sana kacau. Pergi Mekah, tu Arab tu tanya kat pakcik tu, sopa ayam ngetik je kan? Tak faham. Ni urat tak ada, mereka tak mahu. Jadi macam tu. Maka Allah Ta'ala cipta macam tu, tak boleh akal kita fikir. Setakat apa yang dicapai oleh panca indera saja, tetapi mereka boleh terima perkara-perkara yang lain apabila diterangkan oleh Rasul dengan keterangan-keterangan yang nyata dan jelas.
Yang ketiga, untuk memberi rahmat seluruh alam, kerana dengan pengajaran yang dibawa dapat memberi kebaikan bukan sahaja kepada manusia, bahkan kepada seluruh makhluk, dan Allah tidak akan bertindak ke atas seseorang sebelum diutuskan Rasul. Maka Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan kami tidak utuskan engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Allah Ta'ala utus Nabi kepada kita rahmat besar. Syafaat yang kita nak tu, syafaat yang mana Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi. Surah yang seterusnya, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, dan kami tidak akan mengenal azab sebelum kami utus seorang Rasul. Maka Allah Ta'ala utus Rasul dulu untuk menyampaikan undang-undang Allah kepada manusia, supaya mereka mendapat kesejahteraan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka Allah Ta'ala utus Rasul, utus Nabi untuk kesempurnaan dunia dan akhirat. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Menjalankan tugas-tugas penting kepada manusia. Yang pertama, sebagai menjadi saksi kepada umatnya di akhirat. Ana sayyidu walidi Adam, aku adalah penghulu bagi sekalian anak Adam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menyampaikan berita gembira kepada orang yang beriman dan berita yang menakutkan kepada orang yang ingkar. Kita baca Quran, kita baca tafsir, ni kabar gembira. Buat sedemikian ada balasan baik. Buat sedemikian ada azabnya. Maka Nabi sampaikan perkara sebegitu. Yang ketiga, penyeru kepada agama Allah dengan taufik yang diberikan. Yang keempat, sebagai lampu yang menuduh manusia daripada kegelapan jahil kepada cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan, membawa cahaya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Maksudnya, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami utuskan engkau sebagai saksi kepada umatmu bahawa pemberita berita gembira dan berita amaran, penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai lampu yang menerangi. Dan berilah kegembiraan kepada orang mukmin bahawa bagi mereka akan mereka mendapat kelebihan yang besar daripada Allah. Wallahu a'lam. Macam-macam khutbah lah pula. Nak cepat kan. Jadi saya rasa dekat itu dulu. Mudah-mudahan kita faham kesimpulan dia. Kita faham siapa Nabi, siapa Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan wajib kita beriman dengan Nabi yang diutuskan oleh Allah dan Rasul. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.